Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Nurul Sahira daripada SMK Sungai Manik. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 4, iaitu pelajaran yang ke-13 yang bertajuk Ibadah Haji dan Umrah di dalam siri yang ketiga. Jadi, para pelajar boleh merujuk buku teks muka surat 90 sehingga 108. Baiklah. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih terperinci tentang tajuk ini, mari sama-sama kita lihat standard pembelajaran yang akan kita capai. Okay, ada 4 standard pembelajaran. Yang pertama ialah 4.20.3, menjelaskan perbandingan haji dan umrah. Okay, yang kedua 4.20.4, menjelaskan jenis haji. Yang ketiga 4.20.5, menerangkan kaifiat pelaksanaan haji tamattu. Yang keempat 4.20.6, merumuskan hikmah haji dan umrah. Jadi ini merupakan 4 perkara penting yang akan kita pelajari pada siri yang ketiga ini. Baiklah, kita pergi slide yang seterusnya. Okay, mari kita lihat kepada perbandingan antara haji dan umrah. Okey, sebelum kita lihat kepada perbezaan, mari kita lihat kepada persamaan dahulu. Apakah dia persamaan antara haji dan umrah ini? Okey, ada persamaannya dari sudut rukun dan perkara wajib. Okey, dari sudut rukun, kedua-dua haji dan umrah ini terdapat tawaf, sa'i serta bercukur ataupun bergunting. Okey, ini kalau rukun. Okey, dari sudut perkara wajib, kedua-dua haji dan umrah ini mempunyai larangan ihram, kemudian mempunyai miqat makani. Jadi ini adalah persamaan antara haji dan umrah. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada perbezaan pula antara haji dan umrah. Okey, perbezaan antara haji dan umrah. Okey, kita lihat kepada ada 3 aspek perbezaan antara haji dan umrah. Okey, yang pertama ialah aspek waktu. Okey, menurut haji, dikerjakan pada bulan haji sahaja. Ini kalau haji. Jadi, waktunya ialah pada bulan haji sahaja. Okey, kalau umrah, dilaksanakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Waktunya bila? Ialah bila-bila masa sepanjang tahun. Okey, ini perbezaan yang pertama. Okey, yang kedua, perbezaan yang kedua dari sudut rukun, iaitu ibadah haji terdapat wukuf, wajib wukuf. Okey, ibadah umrah pula tiada wukuf. Okey, aspek yang ketiga pula ialah perkara wajib. Perkara wajib. Jadi, ibadah haji ada perkara wajib, iaitu melontar di ketiga-tiga jamrah, kemudian melontar ke 7 anak batu pada jamrah kubra, kemudian bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina. Tetapi umrah berbeza dengan umrah. Umrah tiada melontar dan tiada bermalam. Maksudnya tiada melontar di ketiga-tiga jamrah, tiada melontar di jamrah kubra serta tiada bermalam di Muzdalifah dan Mina. Jadi ini adalah perbezaan antara haji dan umrah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula kepada jenis haji. Jadi haji ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis haji.
Okey, yang pertama ialah Haji Ifrad. Okey, Haji Ifrad ialah mengerjakan haji dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Maksudnya Ifrad ialah mengerjakan haji kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Ini Haji Ifrad. Okay, yang kedua ialah Haji Tamattu'. Haji Tamattu' ialah mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maksudnya mengerjakan umrah dahulu baru haji pada tahun yang sama. Jadi maksudnya melakukan umrah dalam bulan haji sebelum melaksanakan ibadah haji dalam tahun yang sama. Okey, itu untuk Haji Tamattu'. Yang ketiga Haji Qiran. Okey, apa dia Haji Qiran? Haji Qiran ialah berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Jadi niat mengerjakan haji dan niat mengerjakan umrah diniatkan secara serentak. Jadi ini ialah Haji Qiran. Jadi ingat, jenis-jenis haji terbahagi kepada 3. Pertama Haji Ifrad, di mana mengerjakan haji dahulu, kemudian baru mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Kemudian yang kedua Haji Tamattu'. Haji Tamattu' ialah mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Jadi umrah dahulu baru haji. Jadi yang ketiga Haji Qiran. Haji Qiran ialah berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak, sama-sama antara haji dan umrah. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya, mari kita lihat kepada garis masa Haji Tamattu'. Okey. Dalam buku teks kita bermula pada 6 Zulhijjah. Jadi pada 6 Zulhijjah itu para jemaah akan berniat ihram. Okey. Sebelum tu kenapa kita nak tengok kepada Haji Tamattu' ni? Sebab sebahagian besar daripada jemaah haji Malaysia memilih untuk melaksanakan Haji Tamattu'. Kenapa? Sebab kerana kalau melaksanakan Haji Tamattu' ni tidak lama berada di dalam ihram. Jadi 90% daripada jemaah Malaysia melaksanakan Haji Tamattu'. Okey, jadi kita lihat kepada garis masa Haji Tamattu' ni. Baru kita lihat pada 6 Zulhijjah. Jadi pada 6 Zulhijjah para jemaah akan berihram umrah dan melaksanakan umrah. Okey, setelah selesai barulah kita laksanakan haji. Okey. Jadi pada 8 Zulhijjah, okey, jadi para jemaah haji ni dah bersedialah untuk berniat ihram. Jadi sebelum berniat ihram tu, para jemaah haji melaksanakan perkara-perkara sunat lah. Boleh melaksanakan perkara-perkara sunat, antaranya ialah mandi sunat, lepas tu memakai pakaian ihram, kemudian sembahyang sunat ihram, kemudian setelah selesai barulah niat ihram haji. Okey, niat ihram haji tu boleh dilaksanakan di Masjidil Haram lah, sebab dah berada di Mekah masa tu kan. Jadi niat ihram niat ihram haji ialah di Mekah masa tu. Kemudian setelah niat ihram pada 8 Zulhijjah tu, maka jemaah haji pun perlu untuk meninggalkan larangan-larangan ihram yang 13 yang kita sudah bincang di dalam siri yang kedua tu. Okey, kemudian setelah itu pada 9 Zulhijjah, para jemaah haji berada di Arafah untuk wukuf. Wukuf di Arafah, iaitu bila waktunya ialah mula masuknya waktu Zuhur pada 9 Zulhijjah tu, sehinggalah sebelumnya masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Jadi itu adalah tempoh
melaksanakan wukuf di Arafah. Okey, kemudian seterusnya pada 10 Zulhijjah para jemaah akan berada di Muzdalifah. Okey, para jemaah akan bermalam di Muzdalifah. Kemudian para jemaah akan mengadakan perkara-perkara antaranya mengutip anak batu di Muzdalifah, melontar jamrah kubra, bercukur, tawaf ifadah dan sa'i. Okay, ini semasa berada di Muzdalifah. Okey, kemudian seterusnya yang pada 11 Zulhijjah. Pada 11 Zulhijjah, jemaah haji akan berada di Mina, iaitu waktu ni para jemaah haji akan melaksanakan melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, kemudian pada 12 Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina sampailah kepada 13 Zulhijjah. Jadi itu adalah garis masa haji tamattu'. Okey, lepas selesai semua ni, pada 13 Zulhijjah, maka jemaah haji pun akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i serta tertib pada kebanyakan rukun. Okey, ini adalah garis masa haji tamattu'. Okey, seterusnya mari kita lihat kepada kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Okey. Kita bermula pada haji lah. Okey, setelah selesai umrah semua, kita bermula kepada haji. Dah selesai buat umrah, kita buat haji kan. Okey, jadi pada 8 Zulhijjah, para jemaah haji akan bersiap sedia untuk melaksanakan iaitu niat ihram haji. Jadi ini merupakan rukun haji lah yang perlu dilaksanakan, iaitu niat ihram haji pada 8 Zulhijjah itu. Okey, niat ihram tu boleh dilaksanakan di Mekah. Sebab waktu tu dah berada di sana kan. Jadi boleh berniat di sana. Okey, kemudian waktu tu juga para jemaah haji akan meninggalkan larangan-larangan ihram sebab dah mula niat ihram. Okey, kemudian yang seterusnya, pada 9 Zulhijjah, para jemaah haji akan wukuf di Arafah. Berwukuf di Arafah. Okey, kemudian seterusnya, pada 10 Zulhijjah. Para jemaah haji akan bermalam di Muzdalifah. Akan bermabit di Muzdalifah selepas separuh malam. Jadi waktu ni para jemaah haji boleh boleh mengutip anak batu untuk jamrah. Kemudian yang seterusnya, para jemaah haji akan bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi waktu ni para jemaah haji akan melontar di ketiga-tiga jamrah dan bermalam di Mina. Okay, kemudian setelah selesai pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah itu, maka para jemaah haji akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Dan akhir sekali ialah tertib. Jika sudah melaksanakan bergunting di sini, maka tak perlu dah lah buat gunting lagi dekat Mekah masa tu. Okey, jadi ini adalah cara pelaksanaan haji tamattu'. Okey, seterusnya. Okey, apakah dia hikmah pelaksanaan haji dan umrah ini? Jadi terdapat 5 kesan lah kepada umat Islam yang melaksanakan haji dan umrah ini. Maksudnya kesan yang baiklah, hikmah yang dapat kita perolehi daripada pelaksanaan haji dan umrah ini.
Ada dari sudut rohani, sosial, politik, dakwah, kemudian ekonomi. Dari sudut rohani, jemaah haji dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga. Kenapa? Sebab ketika kita melaksanakan haji ini kan, kita memerlukan pengorbanan yang sangat besar dari sudut kewangan, dari sudut masa. Jadi setimpalah dengan usaha kita, pengorbanan kita dengan sebab itulah bila kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ini, maka kita dapat menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga sebab pengorbanan kita yang besar itu. Kemudian yang kedua, menzahirkan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah. Kita nak laksanakan ketaatan kita, sebab apa? Sebab kita nak mencapai kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sudut rohani. Yang kedua dari sudut sosial. Dari sudut sosial, jadi umat Islam dapat saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Betul lah tu, sebab daripada seluruh negara, semua bangsa datang di tempat yang sama untuk melaksanakan ibadah yang sama, cara-cara yang sama, semua sama, pakaian yang sama. Jadi dari situlah umat Islam dapat berkenal antara satu sama lain. Yang ketiga, dari sudut politik ialah menunjukkan kekuatan umat Islam. Betul lah tu, sebab masa tu berjuta-juta orang daripada seluruh negara datang ke sana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak cakapnya bahawa umat Islam ni kuat. Sebab umat Islam kita kan satu masa kan bersaudara. Jadi kat sanalah kita jumpa saudara-saudara kita yang datang daripada pelbagai negara. Seterusnya, dari sudut dakwah ialah menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kita dapat memperkembangkan Islam ini ke seluruh dunia. Kemudian dari sudut ekonomi, dapat meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan yang baru. Jadi, jika kita melaksanakan haji dan umrah ini, kita dapat meningkatkan dana umat Islam sebab semua umat Islam kan dapat menabung dalam tabung haji, dan kita secara tak langsung dapat meningkatkan taraf hidup umat Islam lah. Kemudian kita juga dapat mewujudkan sumber pendapatan yang baru bagi umat Islam. Seterusnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siri yang ketiga ni, mari kita lihat kepada latihan pengukuhan. Jelaskan 3 perbezaan antara haji dan umrah. Dia nak 3 perbezaan antara haji dan umrah. Pertama sekali ingat, kita boleh ada 3 aspek kan. Yang pertama ialah waktu, kedua ialah rukun, yang ketiga ialah perkara wajib. Jadi kita bagi 3 sahaja. Yang pertama ialah haji dikerjakan pada bulan-bulan haji. Umrah dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Itu untuk perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua, rukun. Jadi haji wajib melaksanakan wukuf, manakala umrah tiada wukuf. Kemudian perkara wajib, bagi 1, iaitu ibadah haji terdapat bermalam di Muzdalifah, manakala umrah tiada bermalam di Muzdalifah. Jadi mudah kan? Kita ingat 3 perkara yang mudah saja. Seterusnya, kita tengok pula kepada soalan yang seterusnya. Latihan pengukuhan, isi tempat kosong. Jadi kita tengok yang pertama. Jemaah haji akan mengerjakan apa terlebih awal pada bulan haji
dan diikuti dengan ibadah haji. Mengerjakan apa? Mengerjakan umrah. Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua, selepas membuat umrah, jemaah haji akan berada di Mekah pada satu tempoh tertentu sementara menunggu hari untuk apa? Hari untuk melontar. Okey, yang ketiga, pada 8 Zulhijjah, jemaah haji akan berniat ihram haji dan seterusnya menjaga menjaga apa? Menjaga larangan semasa ihram. Okey, yang keempat. Selesai wukuf, jemaah haji akan ke mana untuk mengutip batu-batu kecil untuk melontar di jamrah. Di mana? Di Muzdalifah. Okey. Yang seterusnya. Okey. Jemaah haji kemudiannya di Jamrah Kubra. Kemudiannya apa? Kemudiannya melontar di Jamrah Kubra. Okey, seterusnya. Para jemaah haji akan bermalam di mana? Selama 3 malam. Iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah untuk melontar ke 3-3 jamrah. Iaitu di Mina. Okey. Kemudian, setelah selesai melontar ke 3-3 jamrah, iaitu jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah aqabah. Ada jamrah sughra, wusta dan kubra. Maka jemaah haji akan pulang ke Mekah untuk melakukan apa? Melakukan tawaf ifadah, sa'i dan apa? Dan bercukur bagi menyempurnakan ibadah haji. Okey, itu untuk latihan isi tempat kosong. Sekarang mari kita lihat kepada latihan pengukuhan kebat. Mesti kita akan melatih diri kita untuk menjawab soalan kebat. Jadi soalan kebat ni sangatlah sangat popular di dalam kertas peperiksaan. Jadi mari kita lihat cara-cara untuk menjawab soalan kebat. Jadi soalannya ialah, ibadah haji dapat mengukuhkan silaturahim umat Islam dari seluruh dunia. Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Jadi ibadah haji dapat mengukuhkan silaturahim. Betul tak? Kalau betul, bagi hujah. Okey. Jadi ingat soalan kebat ni kan dia ada 4 markah. Jadi cara nak mendapatkan 4 markah tu ialah, yang pertama sekali kita kena pastikan kita ada isi. Isi menjawab soalan yang tadi tu. Okey, isi. Kemudian isi tu kita letakkan dia dekat situ kata hubung. Selepas isi, kita letak dekat situ tengah-tengah tu kata hubung, iaitu kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Ada 5 kabus. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Okay, kemudian seterusnya yang ketiga, kita perlu letak huraian lengkap. Huraian lengkap ni kita kena mulakan ayat kita tu dengan perkataan, contohnya kesannya, contohnya. Kemudian kita letak isi kita apa kan. Okey, kemudian yang keempat ialah penutup, kesimpulan lah. Okay, kesimpulannya kita kena mulakan dengan perkataan, oleh itu kita hendaklah apa-apa-apa, ataupun kesimpulannya kita hendaklah apa. Kemudian kita letak pula dengan perkataan kabus. Okey, nampak kan? Mari kita lihat. Okey, jawapan kepada soalan kebat ni. Okey, yang pertama sekali isi. Kena ingat. Jadi kebat ni yang pertama sekali kita bagi isi, iaitu orang yang menunaikan ibadah haji dapat bertemu dengan pelbagai bangsa. Jadi ini ialah isi. Okey, kemudian kita hubungkan dengan kata hubung, iaitu kabus tadi, kerana. Kita ambil kerana. Kerana mereka datang dari pelbagai negara. Jadi habis dah untuk yang pertama. Kemudian kita buat pula kepada huraian lengkap.
Jadi huraian lengkap ni kita bolehlah letak dengan perkataan kesannya, contohnya, kan? Hal ini menyebabkan, contohnya lah. Jadi, contoh Ustazah ambil perkataan kesannya. Jadi, kesannya mereka dapat berkenalan di antara satu sama lain. Okey, titik. Okey, kemudian kepada kesimpulan pula. Okey, jadi kesimpulannya ataupun kamu boleh buat oleh itu kita hendaklah apa? Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa bertoleransi dengan masyarakat dunia. Kemudian agar ni ialah kabus tadi kata hubung. Agar hidup diberkati. Jadi ini adalah contoh kepada soalan kebat dan cara menjawab soalan kebat. Ingat, ada 4 markah, perlu ada isi, perlu meletakkan perkataan kata hubung serta perlu ada huraian lengkap dan perlu ada penutup. Jika kamu letak isi sahaja, tak ada kesimpulan, maka tidak lengkaplah markah soalan kebat tersebut. Okey, boleh faham? Okey, jadi tamatlah sudah pembelajaran kita berkenaan tentang haji dan umrah di dalam siri yang ketiga. Jadi Ustazah harap semua dapat memahami dengan lebih mendalam tentang tajuk ini. Dan Ustazah harap kamu semua dapat melaksanakan tugasan yang Ustazah berikan ini sebagai latihan pengukuhan kamu. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum.